Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khairunisa binti Khairul Azman, nombor matrik A175865 dan sahabat saya Khawlah Umairah binti Abdul Syam, nombor matrik A175930. Di sini kami ingin membentangkan tajuk kerja khusus kami iaitu konsep kenabian dan dari dalil mengistimbatkan kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul serta bukti kenabian dan kerasulan mereka. Pengenalan An-Nubuwah. An-Nubuwah ialah perbahasan tentang para nabi dan rasul yang wajib kita percayai dan kita imani. Kita juga perlu untuk mengetahui tentang sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan juga harus. Sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul juga melebihi sifat manusia. Contohnya lebih bertakwa, lebih berilmu dan lain-lain lagi yang melebihi sifat manusia. Seterusnya mereka juga bebas dan terpelihara daripada sifat keji dan buruk seperti khianat, dusta dan lain-lain. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang takrif kenabian. Menurut bahasa, Nabi berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu nubuwah yang berasal dari nabaiyun ataupun an-naba yang bermakna ketinggian. Selain itu, ia juga berasal dari perkataan an-naba yang membawa kepada maksud perkhabaran daripada Allah Azza wa Jalla yang telah dikhabarkan kepadanya. Manakala menurut istilah pula, an-nubuwah merupakan makhluk yang telah dihubungkan padanya kitabullah dan ada pendapat yang mengatakan bahawa melalui istilah an-nubuwah bermaksud seorang yang diwahyukan Allah berita dari langit dan tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Seterusnya takrif kerasulan. Melalui bahasa, ia berasal dari perkataan bahasa Arab yang bermakna seorang yang telah menjadi perantaraan Allah untuk menyampaikan risalah dari langit untuk umatnya. Dan juga, ia juga ditakrifkan dengan seorang yang telah disusuli perkhabaran pada kebangkitannya dan juga telah disusuli dengan wahyu. Melalui istilah pula, As-Safarini menyatakan bahawa Rasul adalah yang diwahyukan kepadanya dengan syariat Allah dan diperintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut. Manakala Syekh Al-Hakimi pula berkata bahawa semua yang menerima wahyu dan perintah perlu pada baginya untuk menyebarkannya. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan pula tentang perbezaan Nabi dan Rasul. Perbezaan yang pertama adalah melalui pengertian. Pengertian Nabi adalah seorang yang telah diberikan wahyu dari langit kepadanya tetapi tidak diwajibkan baginya untuk disampaikan kepada orang lain. Manakala, pengertian Rasul pula adalah seorang yang diberikan wahyu dari langit kepadanya tetapi wajib bagi dirinya untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Baiklah, menurut Abid Is Hanafi pula, dalam kitab Tahzibus Syarh Aqidah Tahawi, beliau berkata bahawa semua Rasul adalah Nabi tetapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Manakala, Rasul pula adalah lebih utama daripada Nabi. Kerana syarat Rasul itu diturunkan adalah apabila diturunkan kepadanya kitab atau memberi syariat baru atau menghapuskan syariat lama. Baiklah. Seterusnya, perbezaan yang kedua adalah melalui bilangan Nabi dan Rasul. Menurut hadis riwayat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, kam al-anbiya?" Qala 124,000. قالت يا رسول الله كم رسول منهم؟ قال 313 جمع غفير. Maksudnya, aku bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, berapakah bilangan anbiya? Nabi menjawab, 124,000 orang. Aku bertanya lagi, berapakah bilangan Rasul daripada kalangan anbiya tersebut? Nabi SAW menjawab, 313 orang dan jumlah itu adalah ramai. Baiklah, menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud, beliau berkata bahawa hadis ini adalah lemah, iaitu dhaif jiddan, dan Imam Suyuti juga mengatakan begitu. Tetapi menurut Imam Ibn Atiyah bahawa riwayat-riwayat tentang jumlah Nabi adalah tidak sahih dan hanya Allah sahaja yang mengetahui. Apakah ciri-ciri Nabi dan Rasul? Nabi dan Rasul telah disepakati oleh jumhur ulama bahawa mereka dibangkitkan dari kalangan lelaki. Seperti firman Allah dalam surah Yusuf ayat 109 yang bermaksud, kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang yang bertakwa
maka tidakkah kamu memikirkannya? Melalui ayat ini, terbukti bahawa jumhur ulama mengatakan dan menjadikan ayat ini sebagai bukti bahawa Nabi dan Rasul itu diutuskan dalam kalangan laki-laki. Seterusnya, tetapi terdapat ulama yang mengatakan bahawa terdapat Nabi itu dari kalangan wanita. Antaranya ialah Imam Al-Qurtubi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Ibnu Hazm. Antara wanita yang dianggap sebagai Nabi ialah Maryam, Hawa, Asyah, ibu Nabi Musa, Sarah dan Siti Hajar. Baiklah, hujah Ibnu Hazm yang mengatakan ada Nabi dari kalangan wanita adalah melalui peristiwa malaikat Jibril bertemu dengan Sayyidatina Maryam, dan tanda kenabian itu adalah apabila malaikat Jibril bertemu dengan seseorang. Dan ada salah satu yang lain pula adalah Ibnu Hazm mengatakan bahawa melalui cerita ibu Nabi Musa yang telah diilhamkan terus oleh Allah Ta'ala untuk hanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Terusnya adalah sifat bagi Nabi dan Rasul. Terdapat 3 sifat bagi Nabi dan Rasul, iaitu wajib, harus dan mustahil. Sifat wajib bagi Rasul, bagi Nabi dan Rasul ada 4, iaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik adalah benar, amanah boleh dipercayai, tabligh menyampaikan dan fatonah adalah bijaksana. Terusnya adalah sifat harus bagi Nabi dan Rasul, di mana sifat harus bagi Nabi dan Rasul ini adalah sifat yang ada pada manusia, iaitu seperti tidur, makan, minum, lapar, dahaga dan lain-lain. Ini kerana Nabi dan Rasul juga diutuskan dari kalangan manusia. Seterusnya, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah kadzib, baladah, khianah dan khitman. Di mana kadzib adalah dusta, baladah adalah bodoh, khianah adalah khianat dan khitman adalah menyembunyikan kebenaran. Mustahil bagi Nabi dan Rasul bersifat sedemikian. Baiklah, seterusnya adalah khatamun nubuwah, iaitu Allah mengutuskan para rasul untuk membawa ajaran dan membimbing umat mereka ke arah kebajikan dan menyelamatkan mereka di dunia dan azab di akhirat. Konsep khatamun nubuwah iaitu Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai rasul terakhir untuk menyampaikan ajaran Islam yang benar kepada seluruh umat manusia sehingga ke hari kiamat. Oleh itu, ikutlah segala suruhan dan tinggallah segala tegahan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul untuk alam semesta telah ditentukan oleh Allah sekaligus sebagai rasul penamat dan kesudahan para nabi. Semua ulama bersepakat bahawa sesiapa sahaja yang mengingkari hukum khatamun nubuwah maka dihukumkan kafir. Seterusnya, kita pergi kepada dalil mengistimbatkan kenabian dan kerasulan. Bukti kebenaran Nabi SAW sebagai utusan Allah sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 164 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika, yang bermaksud dan kami telah mengutuskan beberapa orang rasul yang telah kami ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini dan rasul-rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Seterusnya adalah bukti kenabian dan kerasulan. Rasul dikurniakan berbagai irhas dan mukjizat yang lazimnya tidak sama antara mereka dari sudut bentuknya. Perkara luar biasa iaitu mukjizat, irhas, karamah, maunah, istidraj dan ihanah. Bila kita pergi kepada satu persatu, yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat terbahagi kepada 2, iaitu mukjizat maknawi dan mukjizat hissi. Mukjizat maknawi adalah mukjizat yang sukar untuk difahami dan tidak dapat dilihat dengan jelas kecuali menerusi penelitian dan kajian yang mendalam. Contoh mukjizat maknawi adalah Al-Quran. Yang kedua adalah mukjizat hissi, di mana mukjizat hissi ini adalah dapat dilihat dengan jelas menerusi panca indera. Contohnya, batu memberi salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah irhas. Irhas ini adalah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia pilihannya sebelum mereka dilantik menjadi rasul. Antara bentuk irhas yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah baginda dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan. Seterusnya adalah karamah. Karamah ini adalah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang soleh, wali atau orang-orang yang bertakwa. Karamah yang pernah dikurniakan kepada para wali dan orang soleh serta terbukti kesahihannya sebagai contoh,
Khalifah Umar dikurniakan karamah menguasai air, api, angin dan bumi. Seterusnya adalah ma'unah. Ma'unah ini adalah perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa sahaja dari kalangan hambanya yang beriman dalam bentuk bantuan dan pertolongan. Bentuk ma'unah atau pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman adalah seperti terselamat daripada mati dalam sesebuah kebakaran yang besar. Seterusnya adalah terselamat daripada mati lemas ketika kapal karam. Seterusnya adalah istidraj. Istidraj ini adalah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang sesat ataupun kafir ataupun fasik supaya ia menjadi lebih sesat. Contoh di mana bentuk istidraj yang pernah diberikan oleh Allah kepada Fir'aun pada zaman Nabi Musa, di mana Fir'aun ini dapat mengarahkan aliran air sungai Nil di Mesir. Jadi ini menunjukkan bahawa untuk merasakan diri Fir'aun ini dialah yang berkuasa. Okey, seterusnya adalah ihana. Ihana ini adalah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah kepada orang fasik dan kufur supaya jelas kekufurannya atau kesesatannya. Sebagai contoh, kisah Musailamah Al-Kazab yang diceritakan oleh pengikutnya bahawa baginda SAW telah meludah ke dalam perigi yang mana asal airnya itu adalah payau dan kurang selesa untuk diminum. Lalu airnya sedap diminum setelah diludah oleh baginda SAW. Justru itu, Musailamah pun meludah ke dalam perigi pengikutnya yang mana asal airnya payau, tetapi sebaliknya setelah beliau meludah, air perigi tersebut langsung tidak dapat diminum. Pengutusan Nabi dan Rasul pula. Ketahuilah bahawa pengutusan Nabi dan Rasul adalah merupakan satu nikmat yang sangat agung yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Berikutan dengan itu, dapat kita lihat melalui firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman bahawa yang bermaksud, sungguh Allah telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berikutan dengan itu, tanpa pengutusan Nabi dan Rasul, sudah pasti tidak akan sampai Islam kepada kita sekarang. Dan sudah pasti kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh itu, pengutusan Rasul juga ada mempunyai pandangan mengikut aliran pemikiran. Yang pertama adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan bahawa hukum pengutusan Nabi dan Rasul adalah harus kerana pengutusan Rasul ini adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah Ta'ala. Allah berhak melakukan apa sahaja yang dikehendaki olehnya. Sekiranya itu kehendak Allah, maka ia akan berlaku. Dan selain itu, hujah Asy'ariyah pula adalah kerana akal manusia ini adalah sifatnya adalah lemah dan terhad, terutamanya untuk memikirkan perkara-perkara sam'iyat. Oleh yang demikian, bagi memahami perkara-perkara sam'iyat itu tidak boleh ditafsir dengan akal sahaja, tetapi wajib diketahui dengan perantaraan Rasul. Yang kedua pula adalah pandangan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah berpandangan bahawa pengutusan Rasul itu adalah wajib. Hal ini kerana ia merupakan kebaikan kepada hamba-Nya dan setiap daripada kebaikan yang berkaitan dengan Islam manusia, maka ia akan dikira wajib. Dan terakhir sekali, yang paling akhir ialah pandangan golongan As-Sabi'ah dan Al-Barahimah mengenai pengutusan Nabi dan Rasul. Golongan mereka berpendapat bahawa pengutusan Rasul dan Nabi ini adalah mustahil kerana akal manusia telah sempurna dan telah mencapai segala sesuatu. Maka jika baiknya akal itu, maka perlu kita ikut. Jika buruknya akal tersebut, maka tidak boleh kita ikut. Dan itulah pendapat dan pandangan golongan As-Sabi'ah dan Al-Barahimah. Dan selain itu, mereka mengatakan bahawa jika Allah mengutuskan Rasul, maka ia adalah sia-sia bagi zat Allah. Dan perkara sia-sia bagi Allah itu adalah mustahil. Kerana bagi mereka, Allah itu sudah mempunyai kuasa yang sangat agung dan tidak perlu perantaraan Rasul untuk menyampaikan sesuatu kepada hamba-Nya. Pandangan Mu'tazilah dan As-Sabi'ah dan Barahimah ini adalah ditolak oleh Asy'ariyah, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana pengutusan Rasul dan Nabi itu adalah harus kerana Allah berhak melakukan sesuatu yang dia ingin. Kesimpulannya,
pengutusan Rasul kepada kita, umat manusia, adalah merupakan satu nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka perlulah kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin untuk menelusuri sirah-sirah Nabi junjungan besar Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul yang lain. Oleh kerana melalui sirah Nabi itu kita dapat mengambil pengajaran untuk menegakkan Islam, untuk menjadi seorang yang sabar dan menjadi seorang yang terbaik. Kerana Rasul dan Nabi ini adalah seorang makhluk yang diciptakan Allah dengan seagung-agungnya, dengan sempurna, dan mereka adalah maksum. Baiklah, mengikut firman Allah dalam surah Anbiya ayat 103, dan maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Maka dengan itu bermaksud Nabi Muhammad itu diutuskan ialah untuk menjadi rahmat sekalian alam. Bukan sahaja buat kita umat Islam, buat kita umat manusia, malah seluruh alam, seluruh penduduk langit dan bumi. Dengan itu, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.